daripada Imran bin Husain bahawasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah suka jika dia mengurniakan satu nikmat kepada hamba-Nya, yakni kepada seseorang, lalu Allah melihat kesan nikmat yang diberikan itu pada si hamba itu. Allah suka kalau dia dah bagi satu nikmat, dia melihat kesan nikmat itu, atau dia melihat hamba-Nya itu memanfaatkan nikmat yang telah diberikannya itu pada jalan yang diredainya. Allah suka. Yani berbanding dia mensia-siakannya atau dia sekadar menyimpannya. Tuan-tuan pernah dengar? Pernah lihat? Bahagian kecil mungkin. Kalau dia dapat benda baru, apa dia buat? Disayang sangat disimpan. Sebab takut rosak ke apa. Kita kata hadis ni menunjukkan sebaliknya, menunjukkan bahawa jangan buat macam tu. Kalau ada orang hadiahkan kita pakaian contoh, yakinlah bahawa ini antara nikmat yang Allah beri pada kita, maka kita pakai. Kalau Allah beri kita duit yang lebih, maka kita gunakan, kita manfaatkan supaya terserlah nikmat yang Allah berikan itu pada kita. Tak kiralah pada pakaian, pada tempat tinggal, pada makan minum dan seumpamanya. Jadi apa yang kita boleh simpulkan daripada hadis ini, yang pertama ialah dianjurkan untuk kita menzahirkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sama ada pada pakaian, makan minum, tempat tinggal dan hal-hal yang lain yang diharuskan, benda-benda yang harus. Semestinya bila kita kata dianjurkan untuk kita menzahirkan nikmat yang Allah telah kurniakan pada kita, hendaklah dengan tanpa niat untuk sombong, menunjuk-nunjuk dan menimbulkan rasa tak senang pada orang-orang fakir miskin, di samping memperlecehkan mereka. Jangan lupa, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat. Jadi niat itu memainkan peranan yang cukup besar. Bila kita pakai pakaian yang cantik itu, apa niat kita? Kalau kita niatkan itu sebagai tanda syukur kita dengan Allah atas kurniaan yang telah diberikan kepada kita, dan kita gunakan pada jalan yang Allah suka, dan berdasarkan hadis ni, kerana kita nak zahirkan nikmat yang Allah telah berikan itu berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Nabi dan hadis ni, maka kita dapat pahala. Berbanding kalau orang tu pakai pakaian yang cantik misalnya dengan tujuan untuk riya atau takabur. Apa arti takabur? Ada yang kata menunjuk-nunjuk. Apa arti menunjuk-nunjuk? Memperendahkan orang lain. Itu takabur. Bila dia merendahkan orang lain. Kalau dia pakai pakaian cantik supaya orang lain pada pandangan dia hina, itu takabur. Dalam istilah bahasa Melayu kita kata sombong, menunjuk-nunjuk. Tapi dari segi definisi syariatnya ialah kita merendahkan atau kita perlecehkan, kita hina, kita pandang hina orang lain dengan pakaian cantik kita tadi, atau dengan kenderaan baru kita, atau dengan rumah baru kita dan sebagainya. Itu semestinya salah, bahkan orangnya berdosa. Dengan penjelasan tadi, boleh kita tambah bahawa barang siapa yang tidak ada lebihan nikmat yang kita katakan di sini, maka tidak wajar untuk dia menzahirkan sesuatu yang sebenarnya bukan dia punya. Yang ni dia buat-buat. Yang ni dia sampai meminjam, contoh. Seperti yang kita lihat berlaku pada hari ini, di mana ramai sahaja yang suka nak menunjuk-nunjuk dengan cara berhutang misalnya, dengan cara berlebih-lebihan, di luar kemampuan. Maka ini sebenarnya bukan yang kita maksudkan dalam hadis. Maka ini lebih kepada orang yang berpura-pura atau berpura-pura senang tapi sebenarnya dia susah. Bahkan ini kita kata termasuk dalam kedangkalan. Kenapa dia nak buat macam tu? Sedangkan itu lebih menambahkan kesusahan dia, hidup di luar kemampuan. Betul? Ini lebih akan membawa beban. Dan Allah menyebut dalam surah At-Talaq ayat 7, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah." Dan siapa yang telah diberikan kepadanya rizkinya, maka hendaklah dia berbelanja daripada apa yang Allah telah berikan kepadanya. Maksudnya berbelanja dengan berpatutan dengan apa yang Allah telah berikan tanpa melampau. Seperti mana jangan kedekut, jangan juga melampau. Nak kata betapa syariat Islam ini adalah jalan pertengahan atau al-wasatiyah. Jadi menzahirkan nikmat Allah pada kita adalah satu yang baik. Dalam sebuah peristiwa, Nabi SAW mengatakan bahawa tidak akan masuk syurga sesiapa yang dalam hatinya ada sombong, al-kibir, takabur yang kita kata tadi. Dalam sebuah hadis, Nabi kata tak akan masuk syurga sesiapa yang dalam hatinya ada kesombongan. Sahabat yang mendengar hadis tadi, mereka tanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pula sebahagian kita suka memakai pakaian yang cantik dan kenderaan yang bagus-bagus?" Apa maksudnya? Sahabat menyangka bahawa itu termasuk dalam tegahan atau ancaman dalam hadis tadi. Maka Nabi kata, bukan begitu. Sebaliknya, kesombongan itu ialah batarul haq wa ghamtun nas. Menafikan kebenaran, itu kesombongan, itu takabur. Seperti mana memperlecehkan orang yang kita sebut tadi. Memperlecehkan orang, memandang rendah orang lain, itu yang dimaksudkan dengan kesombongan yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud di sini ialah memakai pakaian cantik bukan
satu kesalahan secara prinsip. Memakai pakaian yang cantik atau menggunakan kenderaan yang elok, yang bagus, duduk di rumah yang selesa, itu bukan satu kesalahan secara prinsip. Bahkan kalau dengan niat yang betul seperti mana dalam hadis ni, maka dia bagus. Yang dipakai pakaian yang cantik itu adalah satu yang dianjurkan berdasarkan antaranya dalam hadis yang kita sedang baca. Di samping nas-nas yang lain, misalnya anjuran supaya kalau kita pergi masjid, supaya kita membawa kecantikan kita. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Bawalah pakaian kecantikan kamu apabila pergi ke masjid. Jadi kita kena betulkan pemahaman kita bahawa memakai pakaian yang cantik, kenderaan yang bagus, itu bukan termasuk dalam kesombongan. Bahkan kesombongan itu adalah bergantung kepada niat orang tersebut. Kenapa kita perlu tegaskan perkara ini? Kerana pertama, boleh jadi ada yang keliru. Kalau sahabat menyangka pakaian kecantikan itu termasuk dalam kesombongan, macam mana dengan orang lain? Mesti ruang untuk keliru itu ada. Satu. Yang kedua, kerana ada pandangan sebahagian yang mengatakan kita sebaiknya pakai pakaian yang lusuh-lusuh. Lalu mereka andaikan bahawa itu termasuk dalam zuhud. Jadi kita kata ini satu salah faham dan kekeliruan.